Kita buka majlis kita dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan hamidan hamdan syakirin hamdan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung perbahasan kita pada bab tsani kan. Fa'ala yufa'il betul. قال المصنف رحمه الله ونفعل بعلومه في الدارين امين يا رب العالمين. الباب الثاني فعل يفعل. Bab yang kedua adalah fa'ala yufa'ilu. Ini bab kedua bagi tambah satu huruf. Okey. Maka dia mulakan dengan fa'ala yufa'ilu selepas daripada af'ala yuf'ilu. Dia datangkan fa'ala yufa'ilu dahulu sebelum daripada yang selepas ni lah fa'ala semua tu. Kerana fa'ala yufa'ilu dia tambahan dia daripada huruf ain tu sendiri. Manakan dia fa'ala tambah ain dari sabdu fa'ala kan. Oleh kerana tambahannya adalah huruf asal itu sendiri, maka ia terlebih dahulu didahulukan daripada fa'ala selepas ini. Sebab fa'ala tambahannya adalah alif yang merupakan huruf asing. Maka fa'ala dia disebabkan tambah oleh huruf dia sendiri, maka didahulukan daripada fa'ala. Kat sini datangkan satu sahaja dia punya masdar, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sebenarnya ada banyak lagi dia punya masdar. Di sini kita akan nyatakanlah, kita akan tulis. Yang ini memang ada dalam kitab Taf'il. Antaranya lagi dia ada taf'ilah. Mufa'al nampak pula sini ya? Sini ya. Taf'al if'al dan so dia ada taf'il, taf'ilah, mufa'al, taf'al, tif'al, fi'al. Dia antara masdar yang lain. Contoh sebut je lah. Seperti contoh untuk taf'il senanglah, kat sini ada juga. Nanti akan sebut. Kalau taf'ilah, contohnya kita sebut tazkirah. Tazkirah semua tu akan wazan maf'al untuk fa'al. Tazkirah untuk taf'ilah. Kalau mufa'al, contohnya ni yang mufa'al ayat Quran. Wa mazzaqnahum kullam mazzaq. Muwazzaq tu itu masdar bagi fa'ala. Dia bukan kat situ isim maf'ul.
dia masdar bagi fa'ala. Contoh lagi, untuk taf'al pula, takrar. Selalu kita sebutkan ulang-ulang, takrar. Dia masdar bagi fa'ala. Kalau tif'al, contoh tibyan. Kalau tif'al tak banyak contoh dia. Tif'al dua je. Tibyan dengan tilqa. Dua tu je masdar. Tak ada perkataan lain. Untuk apa ni, tif'al contohnya dua saja. Tibyan dan tilqa. Kata syarih la salis rumah. Tak ada ketiga baginya. Tu tif'al lah, tu tif'al. Sekali fi'al, kidab, contoh kidab. Kidab baca dengan takhfif. Kalau tak sebenarnya dia baca dengan kidzaba. Contoh ikhwan, wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Itu masdar. Masdar bagi apa? Bagi fa'ala. Ini contoh je lah. Contoh lah. Ini senarai masdar bagi fa'ala. Diantarakan satu saja sebab ialah sesuai dengan matan untuk pemula. Tapi kalau baca kitab-kitab syarah akan datangkan banyak lagi lah. Jadi senaraikanlah ni masdar-masdar dia. Jadi kalau jumpa jangan keliru lah. Tiba jumpa takrar, takrar kataan mana tak tahu. Padahal tu wazan fa'ala. So ini ada berapa? 6 lah. 6 masdar bagi fa'ala. Kemudian katanya lagi mauzunuhu, mauzun yang ditimbang. Macam kita katalah ini semua dia punya wazan. Dia pun kalau contoh semua kita panggil mauzun yang ditimbang. Okey. Mauzunuhu la farraha yufarrihu tafrihan, ataupun boleh baca dengan tafrihah. Masdar kedua dia. Wa alamatuhu, dan alamatnya ay yakuna madihi, bahawa jadilah madihi ni isim bagi kana. Cuma tak nampak dia punya tanda rafa sebab dia ya di ujung. Madihi ala arba'ati ahruf, atas empat huruf. Okay, kita akan bahas ahruf ni jamak apa. Tapi kita nanti kita bahas ahruf ni jamak apa. Bi ziyadati harfin wahidin, dengan menambahkan satu huruf, min jinsi aini fi'lihi, daripada jenis ain bagi fi'il. Apa ain bagi fi'il bagi farraha? Ra. Senang, ra. Jadi dia tambah, asalnya farraha, dia tambah satu lagi, fa. Asalnya macam ni kan? Dia tambah satu lagi. Dia gitu. Yang jadi pembincangan sekarang ni, mana satu tambahan? Ra pertama ke ra kedua? Itu berkhilaf. Maka yang paling kuat mengatakan tambahan adalah pada hilang belum sudah. Mari. Tambahannya adalah pada yang kedua. Ketika dia masdar, dia akan jadi kan gini kan, tafri. Tafri pula, kalau kita kata ini asalnya fararaha, macam dia datang ya. Kenapa dia datang ya? Sebab asalnya bukan ya, asalnya adalah taf ra ha. Tapi memandangkan berat, maka ra diubah kepada ya, bersesuaian dengan sebelumnya baris bawah. Kerana itu diubah kepada ya, jadi tafriyah. Asalnya tafrirhun. Asalnya begitu. Tapi berat, maka diubah kepada ya, bersesuaian dengan baris sebelumnya. Macam itu juga dengan lain.
Memang taqtil contohnya qatala yuqatilu taqtil. Asalnya tilun ataupun taqtilun. Tapi memandangkan berat, maka ta tu diubah pada ya sesuai dengan ta sebelumnya. Maka dia taqtil. Okey. Lepas tu kata pergi. Dia kata khilaf. Masa satu yang berlaku tambahan. Adakah yang pertama ataupun yang kedua? Qil kata yang pertama. Kerana bila kita baca dengan fa'ala, kan? Kita baca dengan baca di sini asalnya fa'ala. Macam mana boleh jadi fa'ala? Dia idgham. Bila dia idgham yang pertama ke yang kedua mati? Pertama. Maka pertama tu sukun mati kan? Kita menghukum sukun tu tambahan lebih mudah daripada kita hukum yang berbaris tu tambahan ziyadah. Maka kerana itu kita katakan yang pertama itulah ziyadah. Yang kedua ra asal. So bermakna bila kita baca fararaha asalnya tu ra pertama ke ra kedua tambahan? Ra pertama. Sebab dia bila idgham sukun, bermakna sukun tu lebih mudah untuk dihukumkan sebagai tambahan. So kalau kita kata ra berbaris tu sebagai tambahan, kita kena ubah dia i'lal dulu, kena jadikan dia mati. Waktu bila dia mati baru boleh hukum dia sebagai tambahan. Waktu yang ra pertama kena dibariskan pula. Dia payah. Lebih senang kita hukumkan ra pertama yang mati tu sebagai tambahan. Settle. Kerana itu yang kita kata pendapat yang kuat lah mengatakan ra pertama tu adalah ziyadah. Ra kedua huruf asal. Okey. Dan macam tu juga yang disebut dalam matan. Kat mana matan tunjuk? Ketika mana matan mengatakan wa alamatuhu an yakuna madihi ala arba'ati ahruf bi ziyadati harfin wahidin bainal fa' wal ain. Tambah huruf antara fa' dan ain. Bermakna ain yang pertama itulah tambahan. Kan? Sebab dia kata ain pertama tu yang fa, ain, tambah tengah-tengah tu. Ain satu lagi. Mana ain yang pertama itulah yang tambahan. Jadi daripada matan ni saja kita dah nampak pendapat mana yang dipegang oleh pengarang. Pengarang berpegang dengan pendapat bahawa ain yang pertama adalah ziyadah. Adapun ainul asli, ain fi'il yang asli adalah pada ain kedua. Wa bina'uhu litakthir ghaliban. Dan wazan ni fa'ala ghalib ni adalah untuk takthir. Untuk takthir, untuk banyak, mengatakan banyak. Wa huwa, yakni takthir tu bila main domain ni, orang Arab memang dia suka main domain. Sebab apa? Khairul kalam ma qalla wa dalla. Kaedah. Sebaik-baik kalam yang pendek dan yang menunjuk. Belum difaham maksudnya. Jadi dia tak ada main sebut sama. Muhammad Ja'a, apa tu sebut lagi Muhammad Farihun gembira, tak. Dia kata sebut wahwa je, wahwa Farihun, macam tu je. Dia tak ada main sebut kali. Sebab orang Arab suka ringkas dan yang memberi faham. Jadi kat sini wa bina'u li takthir ghaliban wa huwa yani takthir. Cuma bila main domain banyak dia payah. Sebab kita balik mana berdomain. Kat sini kitab Muqtadid senang. Kalau kena ke bidang fiqh ke apa, lari domain, lari marji' domain, lari hukum. Tak mari contoh sekarang. Tapi mana gitulah. Kalau baca kitab-kitab tinggi, lari domain memang masalah. Itu sebab PhD kan, PhD ke master Syekh Tijani, dia punya bidang kitab dia tentang bahas tentang domain, marji' domain. Tu kalau beli memang sedap bahasan dia. Cuma mungkin wallah alam payah kita nak baca. Tapi itu kalau sampai tu masa nanti boleh baca, comelan tu baca kitab tu. Bahas tentang domain balik mana apa semua. Jadi kat sini kaedah yang selalu kita guna dalam marji' domain adalah kembali kepada paling dekat lah. Kembali pada paling dekat. Cuma kita khabar bawa kat sini itu bukan selalunya. Cuma bolehlah pegang untuk kebanyakan kita pegang hukum kebanyakan bolehlah pegang, tapi bukan setiap masa. Boleh jadi kadang-kadang dia balik jauh.
Tengok kanan. Jadi wahwa kat sini balik kepada taksir pendekat sekali. Wa bina'u li takdir ghaliban wahwa ay taksir qad yakunu fil fi'li. Boleh jadi taksir pada fi'il. Maksudnya kan, bila kita kata fa'ala, banyak kan, kita kata banyak perbuatan. Jadi banyak tu pada apa? Sebab banyak tu boleh jadi pada perbuatan, boleh jadi pada pelaku, dan boleh jadi pada benda yang kena perbuatan tu. Maka kita tengok konteks ayat. Dia kata kat sini qad yakunu fil fi'li, boleh jadi kepada fi'il. Nahu tawafa Zaidun al-Ka'bah. Zaid tawaf Ka'bah, ya. Tawaflah oleh Zaid akan Ka'bah. Jadi kat sini mana yang banyak? Adakah Zaid yang banyak? Tak, Zaid seorang. Zaid seorang je. Dia bukan banyak Zaid pun kat Mekah tu. Zaid seorang je. Kaabah ada banyak ke? Kalau dia kata Kaabah banyak, berat lah. Tengok kita. Bahaya lah kalau kita. Takut geng-geng. Tapi gitu, adakah Kaabah banyak? Tak, Kaabah satu je. Tapi apa yang banyak? Perbuatan tawaf tu yang banyak. Dia tawaf. Ya, tawaf 7 kali je kan. Itu yang banyak. Wa qad yakunu fil fa'il nahu mawatal ibil. Kadang-kadang boleh jadi pada fa'il. Matinya unta ibil tu jamak. Dia jamak yang la wahid laha. Dia jamak tak ada mufrad. Dia ada jamak tak ada mufrad. Kalau macam Zaidun jamak Zaiduna, itu kan ada mufrad dia. Maknanya Zaiduna jamak, Zaidun mufrad. Tapi ada jamak-jamak yang tak ada mufrad, ibil contohnya. Contohnya lagi ada qaumun. Mana ada mufrad dia? Apa benda mufrad dia qa? Tidak, dia memang qaumun saja. Dia tak ada mufrad. Jadi ibil termasuk juga. Dia jamak yang tidak ada mufrad. Oleh sebab dia jamak yang tidak ada, dia jamak, sebabkan dia jamak dan benda yang tidak berakal, kritikan berlaku. Sepatutnya sebut mawatatil ibil. Kena baca dengan muannas mawata tu. Sebab fa'il dia adalah jamak yang tidak berakal, maka dia dihukumkan seperti muannas. Ketikanlah. Jadi mati tu berlaku sekali je. Mati berlaku sekali setiap makhluk, setiap orang, setiap binatang. Maka kita katakan mati kat sini mustahil berlaku banyak kali. Dia hanya berlaku sekali bagi setiap makhluk. Maka apa benda yang banyak? Banyaknya fa'il. Ibil tu yang banyak mati. Kita tengok konteks ayat lah. Kemudian apa lagi? Waqad yakunu fil maf'ul. Dan boleh jadi pada maf'ul. Nahu ghallaqa Zaidun al-baba. Zaid menutup pintu. Yang ni pintu lah. Banyak pintu Zaid tutup. Zaid tu seorang je. Perbuatan tu pun berlaku sekali je pada setiap pintu. Tapi pintu dia banyak. Kalau dalam Al-Quran dia kata wa ghallaqatil abwaba. Dan betul ini surah apa? Ini ayat apa? Pasal apa? Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf ketika mana Balqis pula Zulaikha yang dikatakan nama tu bukan datang daripada warid, datang dari Sariyat, tetapi setakat nak cerita boleh lah. Zulaikha goda dia, lalu dia pun nak goda dia, tutup pintu. Sebab dia baca ghallaqati muannas, sebab Zulaikha tutup. Orang handsome pun macam gitu. Anak tak nak cerita pengalaman lah. Jaga. Aku yang ada pun. Jadi apa saya suka, aku tak percaya. Berat. Okey, jadi kat sini perbuatan tu sekali, tapi nisbah pada setiap pintu. Pintunya banyak. Zulaikha tutup banyak pintu. Okey. Kemudian bila dia kata li takthir ghaliban, apa ni fa'ala ni untuk apa kata? Menunjuk banyak. Kalau kata ghallaqa maksudnya tutup banyak pintu. Dia kata ghalib. Itu pada ghalib saja. Berbanding di sana ada makna lain. Apa lagi makna-makna yang dia ada? Kita akan tulis ya. Malam ni banyak nulis.
makna lain dia. Antaranya antara maknanya nisbatul maf'ul ila asli al-fa'l, ila asli fi'li. Contoh dia kata fasaqtuhu, dia kata fasaqtuhu. Bukan maksudnya kita hukum dia fasik banyak kali. Kau fasik, bukan. Astaghfirullahalazim. Bukan tu. Tapi maksudnya adalah aku menisbahkan dia kepada fasik. Itu maksud nisbahkan maf'ul, yakni hu tu ila asli fi'li, kepada asal fi'il. Asalnya apa? Asalnya fasaqa. Kan? Fasik tu. Nisbahkan maf'ul kita tu kepada fasik. Itu maksud dia. Bukanlah maksudnya kita pastikan dia banyak kali. Masuk kedua pula. Perempuan nampak? Kau tak nampak? Nampak? Okey. Makna kedua ta'diyah. Maksud menjadikan fi'il lazim kepada fi'il muta'addi. Contoh fariha, asalnya dia gembira, fi'il lazim. Tapi lagi kata farahtuhu, aku menggembirakan dia. Jadi fi'il muta'addi. Maksud ta'diyah sini maksudnya menjadikan fi'il lazim kepada muta'addi. Ketiga salbi. Contohnya fazza'tuhu. Salbi ni maksud kita menghilangkan benda tu. So dia kata fazza'tuhu, bukan maksud aku menakutkan dia, tapi maksudnya aku menghilangkan takut tu daripada dia. Tu maksud fazza'tuhu. Jadi hati-hati ni, salbi ni boleh terbalikkan hukum. So kena tengok, kena tahu makna-makna wazan. Kalau orang tak belajar macam mana? Boleh terbalik hukum ni. Kedua, keempat, i'tiqad. Bila kita kata qaddastullah, maksudnya aku menyucikan Allah. Aku beriktiqad Allah tu suci maksudnya. Itu maksudnya. Tu antara masuk-masuk aku tak banyak lagi. Okay, cukup dah. Okay, dapat tangkap Dan kadang-kadang, bahkan kadang-kadang untuk wazan ni dia boleh macam ni. Dia wazan fa'ala dengan af'ala dia berganting. Boleh jadi. Fa'ala dengan af'ala berganting. Ganding macam mana? Dia berganting pada satu fa'al, tapi dia memberi maksud yang berbeza. Contoh ambil farata. Fa'ala, kalau farata dia fa'ala je kena farata. Itu je. Okay. Kalau af'ala, afrata. Yang kita kitab selalu kita jumpa perkataan ni. Farrata dengan afrata. Okay. Farrata maksudnya adalah cuai ataupun lalai. Afrata melampau. Nampak dia berlawanan. Cuai maksud kurang lah.
kurang ambil perhatian itu, afrata pula, melebih pula, melampau. Dia berganding. So dalam kitab selalu kita jumpa kadang orang tu jahil sebab taksir, ataupun dia melampau sebab dia tafrid dengan iftar. Ada juga kata tafrid dengan iftar. Apa maksudnya? Walaupun kata sama, fi'il sama, tapi kalau dia kata tafrid, maksudnya orang tu cuai. Kalau ifrat, maksudnya itu melampau, jadi ekstremis gitu. Kalau tafrid, maksudnya dia kurang perhatian beragama. Kalau ifrat, melampau lah sampai tak ekstremis gitu. Dia berlawanan. Dia kadang-kadang dia jadi gitu. Okay. Bab seterusnya Al-bab as-salis, bab yang ketiga, fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wa fi'alan. Kat sini datangkan dua masdar bagi fa'ala. Kalau selalu kita jumpa tak, jahada yujahidu, sama ada mujahadah ataupun jihad. Kan? Selalu kita dengar, kita kan sesek satu orang dia. Nak tahu lah benda gitu. Jihad. Jahada yujahidu, jihad ataupun mujahadah. Maka ataupun satu lagi jangan jumpa fi'alun. Itu jangan jumpa lah. Adakah ini saja? Tak, banyak lagi sebenarnya wazan dia. Banyak ke? Ada satu lagi. Satu lagi wazan dia adalah, ni dah saling kita baik tulis, jadi kena saling pandang. Satu lagi yang dia tak sebut adalah dengan wazan dia boleh juga dengan wazan ni fi'al. Cuma bila kata-kata fi'alun, dia sama dengan wazan masdar bagi fa'ala. So fa'ala pun ada juga kata dia yang kata bi ayatina kidzaba masdar. Tetapi kat sini pun ada juga wazan fi'al untuk untuk fa'ala ni. Tetapi kita katakan bahawa sini adalah syaz lah, tak kuat. Syaz, dia tak kuat. Sebab antara contohnya mirra'a, ataupun kidzaba tu, kita kata kalau kidzaba kita kata kidzaba tu dia punya masdar bagi apa? Masdar bagi fa'ala. Kat situ maksud dia akan jadi tak comel. Kerana itu lebih tepat ulama kata kat situ bukanlah fa'ala tetapi fa'ala. Pendapat yang mengatakan fi'al masdar bagi fa'ala juga adalah syaz, tidak kuat. So lebih tepat ia adalah masdar bagi fa'ala. Sebab maksud fa'ala dengan fa'ala tak sama. Fa'ala macam kita sebut maksud tadi lah. Kalau fa'ala dia bermaksud musyarakah, saling berkongsi perbuatan tu. Jadi kalau kita kata ayat-ayat tu dengan maksud musyarakah, dia akan lari maksud. Kerana itu ulama kata tak kena kita kata fi'al masdar bagi fa'ala. Kemudian kat sini berlaku khilaf juga. Mana satu asal? Kalau mufa'alah memang masdar asal bagi fa'ala. Adapun fi'al dengan fi'al, mana yang asal? Antara dua tu, mana yang asal? Jadi kat sini kalau Imam Sibawih dia mengatakan bahawa fi'al itu yang asal. Okay? Fi'al itu yang asal. Sebab apa? Kerana asal ketika fi'il madi dia baca kena fa'ala. Lalu bila masdar jadi fi'al. Dia ada segala huruf fi'il madi tadi. Cuma bezanya yang tadi baca alif fa'ala, ketika masdar jadi fi'al, jadi ya. Itu je berubah. Dan perubahan itu berlaku kerana fa tu berubah baris bawah. Mana mungkin fa baris bawah tiba-tiba ada alif? Nak baca kena? Fi. Ada fi. Jadi kat situ fi'al alif kena berubah jadi ya. Jadi Imam Sibawih kata fi'al adalah asal. Itu adalah asal. Berlakulah masalah. Kalau itu asal,
Macam mana pula matan boleh dahulukan fi'al daripada fi'al? Ini segala ulama bahas ni. Ulama bukan duduk saja minum kopi. Bahas benda gini. Kita je main PUBG kadang-kadang. Tapi ulama ni tu. Jadi dengar dia kalau tak pakai mic ke tak dengar? Dengar belakang. Pakai dengar. Malas pun nak pegang sama. Jadi macam ni senang. Kalau tak dengar, anda jerit, jangan risau. Jadi fi'al, kenapa didahulukan daripada fi'al? Berlaku perbahasan. Kenapa? Maka ulama datangkan jawapan. Ini kerana fi'al lebih banyak perkataan wazan macam tu. Jihad, wazan fi'al. Fi'al sudah datang kan? Wazan apa fi'al? Tak terfikir kita. Nampak tu tanda bahawa tak banyak perkataan tu. Kerana itu didahulukan daripada fi'al, walaupun asalnya fi'al tu adalah asal. Jawapan kedua pula adalah kerana sebahagian ulama berpendapat fi'al adalah asal. Fi'al adalah asal. Dan macam mana pula fi'al adalah asal sedangkan asalnya fa'ala? Fi'al mana pergi alif dia? Maka orang yang berpegang pendapat ni dia kata kerana fa'ala bila jadi masdar, alif tu pergi ke belakang. Kalau ketika fa'ala, alif berada di antara fa dengan ain. Ketika fi'al, alif berada di antara ain dan lam. Maka dia pergi ke belakang. Jadi kerana itu mereka kata fi'al lah asal. Dia ada segala huruf-huruf fi'il madi dia. Cuma dia tukar tempat sahaja. Atas dua sebab ni lah, walaupun ni kita katakan fi'al tu lebih asal, bukannya fi'al, sebab jumhur pegang gitu, tetapi didahulukan fi'al atas dua sebab ni. Okey. Jadi bila kita katakan kalau berpendapat yang bukan jumhur tu, sebahagian tu mendapat bahawa fi'al tu asal, macam mana jadi fi'al? Macam mana jadi fi'al tu? Kenapa dia tambah ya? Maka ulama jawab, ini kerana dipanjangkan baca fa tu. Fa dari bawah kan, dipanjangkan baca. Jadi bila panjang, muncullah ya tu, fi'al. Asalnya fi'al, tapi bila panjangkan fa, jadilah fi'al. Adapun pada mereka yang mengatakan fi'al tu asal, yang ini jumhur, macam menjadi fi'al, maka jumhur kata takhfif, kasih ringan. Dia ringankan, maka dibuang ya. Asalnya dia fi'al, buang jadi fi'al. Gitulah. Dapat tangkap Lepas tu wa alamatuhu, mauzun, kan dia kata mauzunuhu qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Wa alamatuhu, dan alamatnya ayyakuna madihi, ayyakuna madihi, bahawa jadilah fi'il madinya ala arba'ati ahruf, atas empat huruf, bi ziyaratil alif bainal fa wal ain, tambahkan alif di antara fa dengan ain. Dia tambahkan alif di antara fa dengan ain. Kenapa tak tambahkan antara ain dengan lam? Kerana ulama kata dia tempat antara ain dengan lam tu padam, adalah tempat untuk tambahan bagi masdar. Kan macam ni. Dia tambah kat sini alif. Kenapa tak tambah sini? Sebab dia kata ini tempat tambah bagi masdar. Sebab ketika masdar dia akan jadi dia kena gini kan. Nampak? Ada alif antara ain dengan lam. Maka tak boleh tambah di antara ain dengan lam. Itu tempat bagi masdar. Dan kenapa tak tambah lepas lam? Dia cari reasoning kenapa dia tambah. Dia cari reason lah ni. Dia cari sebab kenapa ditambah di antara fa dengan ain. Kalau nak kata tambah antara ain dengan lam, sebab situ tempat tambah bagi masdar. Dah tambah lepas lam, tak boleh. Sebab apa? Sebab selepas lam tempat bagi tasniah. Tasniah. Tasniah kan kita baca alif. Maka kan itu tak boleh tambah lepas lam. So tinggal lepas apa? Lepas fa je lah. Kan dia tambah di lepas fa. Sebab dia kata baina apa? Bainal fa wal ain.
wa bina'uhu lil musyarakah bainal isnain. Sirah ni, binaan sirah ni adalah untuk musyarakah, saling berkongsi. Saling berkongsi fi'il tu di antara dua orang. Okey, kat sini panjang sikit yang bahas. Kat sini kita akan nampak beza antara fa'ala dengan tafa'ala. Dia hampir sama. Cuma satu ada ta, satu ada ta. Kat sini tak ada ta, fa'ala. Tapi kedua-duanya fungsi lebih kurang musyarakah. Dan kalau lebih kurang maknanya sama ke? Tak. Kita kata lebih kurang, bukan sama kita kata. Jadi apa benda yang bezanya? Maka kita kata kalau fa'ala yang macam kat sini, dia musyarakah. Betul, musyarakah. Maksudnya kalau contoh kita kata daraba Zaidun amran, maka jawab kita terjemah saling memukul kan. Bermaksud Zaid memukul Amran, Amran pun dia pukul Zaid. Bermaksud saling berkongsi perbuatan pukul tu. Tetapi untuk fa'ala, dia mestikan ada fa'il dan kena ada maf'ul. Beza dengan tafa'ala. Kalau tafa'ala tak ada maf'ul. Contohnya tadaraba Zaidun, dia tak akan jadi Amran. Dia akan jadi tadaraba Zaidun wa Amran, wa Amrun. Dia akan jadi fa'il. Sebab kat sini fa'ala dia berkongsi tetapi bukan secara soreh. Maksudnya bila kita kata fa'ala lah, daraba Zaidun Aliyan contohnya kan. Kat sini siapa fa'il? Zaidun. Siapa maf'ul? Ali. Maka kita kata Zaid jadi pelaku bagi pukul terhadap Ali secara soreh, jelas mengikut ayat. Tetapi Ali sebenarnya jadi melakukan pukul terhadap Zaid juga secara dimni, tersirat orang kata. Dia tak soreh. Beza kalau kita kata tadaraba, dia tidak akan jadi alian, bahkan dia akan jadi Ali wa Ali. Ketiga ini, Zaid memukul Ali disebut secara soreh, Ali memukul Zaid pun disebut secara soreh. Itu beza dia. Faham? Jadi fa'ala dia tidak soreh, dia satu pihak soreh, satu pihak dimni. Yang ini secara tersirat orang kata. Tapi kalau untuk tafa'ala, dua-dua secara soreh. Itu antara beza dia. Faham? Okey, boleh balik dah. Kan senang apa hal tu? Nanti. Mana ni? Ya. Ghaliban. Maka kata sini ghaliban. Bila mana ghaliban? Maknanya bukan setiap masa lah musyarakah. Sebab dia kata lepas tu wa qad yakunu lil wahid. Terkadang jadilah fa'il fa'ala tetapi untuk seorang. Ini terutamanya melibatkan Allah. Banyak Al-Quran kita akan jumpa qatalahumullah. Qatalahumullah. Qatala fa'il. Hum maf'ul. Tapi didahulukan sebagai dhamir. Allah fa'il. Dah kita tafsirkan ni, takkan kata Allah memerangi mereka, mereka pun memerangi Allah. Masya-Allah. Mustahil. Takkan Allah pun kena perang? Mustahil. Bahaya tengok gitu. Kena hantar ke JAKIM. Jadi kat sini kita katakan bahawa terkadang jadilah untuk seorang. Terutamanya bila melibatkan Allah. Walaupun wazan dia wazan fa'ala, tapi maksudnya fa'ala. Yani Allah sahaja yang memerangi mereka. Cuma adalah sebab-sebab balaghi, sebab-sebab balaghah kenapa Allah takbirkan kalam tu macam tu. Sebab Al-Quran, kenapa kita kata Al-Quran yang agung? Sebab dia macam gini, bahasa Arab, perkataan dia lebih kurang puluhan ribu ataupun lebih. Dalam Al-Quran mungkin ada ribu-ribu saja.
So bermakna tiap kali Allah pilih satu perkataan, sedangkan dalam satu perkataan tu ada berpuluh lagi perkataan yang sama makna dengannya, tapi Allah pilih satu perkataan tu, itu bermakna ada sebab rahsia dia. Tu sebab Al-Quran adalah satu tempat, satu kalau kita kata khazanah yang tak akan habis untuk dikaji. Sebab apa? Kenapa tiba-tiba kat sini Allah pilih wazan fa'ala? Kenapa tak pakai fa'ala? Ada sebab dia. Kenapa Allah pilih perkataan, contoh kata apa? Daraba, kenapa tak pakai lain? Kenapa qatala, kenapa tak pakai lain? Semua ada sebab. Beza dengan perkataan manusia. Kan, kalau kita karang buku, kita kata dia duduk. Dia duduk. Orang bertanya, kenapa duduk? Kenapa tak bersila? Dia kata, aku lah, buku aku. Itu jawapan kita. Nampak otak tak pergi mana? Okay, kurang minum nasi lendi kecil-kecil tu. Jadi tapi kalam Al-Quran tak macam tu. Kalam Al-Quran, kenapa Allah guna ayat dia? Contohnya mubtada khabar. Zaid ja'a. Kenapa tak datangkan dalam keadaan jumlah fi'liyah? Ja'a Zaid. Ataupun kana Zaid zahiban ke, dalam keadaan ada kana atau ada inna. Segala tu akan ada makna-makna tafsiran yang perlu, yang boleh dikaji. Kerana itulah apabila Allah sebut qatalahumullah, walaupun wazan tu asalnya untuk musyarakah, tetapi kita kat sini bahawa ini untuk wahid. Dan adalah sebab balaghahnya kenapa Allah guna perkataan tu. Bolehlah kaji dalam kitab-kitab tafsir dia tu. Sini kita nak kaji tentang, sekarang kita nak baca tentang sorang saja. Okey. Contohnya bila tak apa. Okey, wa bina'uhu lil musyarakah bainal itsnain. Dan satu lagi beza antara tafa'ala dengan fa'ala. Tafa'ala dia bainal itsnain fasaidah dan lebih. Ada fa'ala untuk dua orang saja. Faham? So mana kalau kita kata qatala Zaidun Amran, dua orang je kan? Tapi kalau untuk tafa'ala boleh jadi taqatala qaum. Qaum tu satu, bukan dua orang, lebih ramai. Itu untuk tafa'ala. Beza dia yang kedua lah. Wa qad yakunu lil wahid. Misalul musyarakah bainal itsnain nahwu qatala Zaidun Amran. Dalam misalnya macam kita kata tadi lah, qatala tu dilaksanakan oleh Zaid kena kepada Amran secara sarih. Tapi hakikatnya Amran juga melakukan qatala terhadap Zaid secara dimni, secara tersirat. Misalul wahid nahwu, contohnya qatalahumullah, Allah memerangi mereka. Kat sini kita tidak akan menafsirkan bahawa mereka memerangi Allah, mustahil. Maka itu contoh wahid. Kemudian kita pergi pada bab yang nau' yang tsani, an-nau' tsani, yakni bahagian yang kedua bagi tambahan. Selesailah tambah bahagian pertama, yang tambah satu huruf. Sekarang kita akan pergi pada bahagian yang kedua, tambah dua huruf. So kita kata al-nau' tsani, al-fi'lu ats-tsulathi al-mazidu bi harfain. Fi'il sulasi yang ditambah dengan dua huruf. An-nau' tsani wa huwa mazida fihi harfan. Nau' yang kedua ni adalah apa yang ditambah padanya dua huruf, ala thulati, atas perkataan sulasi. Wa huwa khamsatu abwab, dan dia ada 5 bab. Al-babul awal in fa'ala yanfa'ilu. Jadi kenapa bila kita kata Al-Quran kan, Al-Quran setiap benda dalam tu mesti ada reason. Kenapa bila perkataan tu mesti ada reason, mesti ada sebab. Jadi disebabkan Al-Quran balaghah dia macam tu, ulama pun cuba untuk mengikut sunnah Al-Quran. Ini bila melakukan apa-apa mesti ada sebab. Jadi bila ulama sebut in fa'ala, kenapa sebut in fa'ala dulu? Kenapa bukan bab-bab lain? Sedangkan banyak lagi, ada 5 bab kita kata kan. Tapi kenapa pilih in fa'ala? Kerana tambahan dia berada di awal, alif nun. Ada pun yang lain kadang-kadang berada di belakang, ifta'ala. Bukan semua di depan, ifta'ala belakang ada kan. Ataupun kita kata apa lagi? Pergi bab yang ada if'ala, tambahan belakang juga. Adapun in fa'ala, kedua-dua tambahannya berada di hadapan. Maka kerana itulah dia didahulukan dalam bab ni, dalam bahagian ini.
So in fa'ala tambahan dia ada alif nun. Dua-duanya berada di hadapan, kerana itu dia didahulukan. In fa'ala ataupun sebab kedua, kita boleh katakan dia mengikut ulama lain. Ada seorang ulama lain, karang kitab lain, kitab maksud ke apa, dia ikut. Itu jawapan kedua lah, dia ikut ulama tu. Jadi in fa'ala, kalau kita perhatikan di situ ada huruf hamzah wasal, kan? Maka kita bahaslah hamzah wasal dulu. Hamzah wasal dibaca ketika sambung, dibaca ketika mula, tidak digugurkan ketika sambung. Jadi kalau siapa yang kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang Melayu lah, khususnya membaca huruf hamzah wasal dengan menyebut hamzah wasal, kan? Contohnya kalau kita kata az-zujaju in kasara, kan? Masalah. Seperti az-zujajun kasara. Dan macam-macam lagi lah. Huruf hamzah wasal ketika sambung tidak boleh dibaca. Kan itu orang Arab, guru Syekh Arab marah, kata macam tegur lah. Terutama ketika alif lam, kan? Fil qamar, katanya kalau dia baca fi al-qamar, baca sesa. Itu Syekh Arab akan tegur lah. Kena baca straight fil qamar, sebab hamzah wasal tu digugurkan ketika sambung. Tapi bukan setiap masa. Nanti kita sebut ada tempat-tempat dia akan disebut juga. Jadi hamzah wasal berlaku pada ketiga-tiga, fa'il, huruf dan juga isim. Hamzah wasal di isim ada yang qiyasi, ada yang sama'i. Sama'i maksudnya apa? Maksudnya yang tidak ada, tak sistematik lah. Kita kena dengar ada orang Arab. Bukannya ada kaedah ke apa, tak ada. Ada pun yang sama'i, macam biasalah kita selalu dengar sama'inya. Asal ada lagi, tapi ini saya ingat yang ada. Jadi ini yang sama'i lah, isim yang sama'i, ada hamzah wasal di depannya. So ketika mula baca benar lah. Tapi kalau contohnya nama kita Muhammad, atau ada Ibnu Ali, kan, tak baca lah Muhammad Ibnu Ali, baca Muhammad Ibnu Ali. Gitu. Kalau ketika sama hadis tu, siapa yang sama hadis, tukang baca nak jadi mukrid bagi majlis sama hadis, sakit lah. Sebab kalau baca kitab mesti ada kaedah semua. Kalau nama-nama ulama, mana ada kaedah? Khabar atas ke bawah apa semua, tak pernah dengar nama ni lah apa semua. Sedangkan majlis sama aku baca laju. Jadi siapa yang jadi mukrid tu kena banyak training lah. Kalau slow jangan jadi lah. Buat kacau orang, buat orang marah. Majlis boleh 2 majlis jadi 20 majlis. Sebab dia dia baca saja lambat. Orang baca ada pengalaman, beberapa pengalaman memang geram lah. Jadi kalau nak baca boleh, jadi mukrid boleh, bagus jadi mukrid. Dan bagus berani, tapi pastikan pandai semua. Orang Melayu ada yang power, belajar laju. Macam anak ni tak laju, sebab anak tak jadi. Tapi kalau nak jadi, kena banyak training lah. Baca kat rumah, baca nama-nama ulama, tahu bila mana baca Ibnu, bila baca Ibni.
Sebab ibnu tu dihukumkan sifat. Kan? Contohnya Muhammad ibnu Abdullah, baca ibnu. Muhammad ibnu Abdullah. Kan? Tapi lepas tu dah kali baca ibni. So ada sifat pada Abdullah. So kalau contoh Muhammad, macam sesuatu nak senang, Muhammad ibnu Abdullah ibni Ali contohnya. Sebab apa? Sebab ibnu yang pertama sifat bagi Muhammad khabar. Lepas tu Abdullah tadi mudhaf ilaih pada ibnu mudhaf. Abdullah jadi mudhaf ilaih. Baca ibni lagi. Ibni. Sebab apa ibni? Sebab dia jadi sifat kepada Abdullah. Yang mana Abdullah tu telah jadi mudhaf ilaih. Maka ibni akan jadi baik bawah juga. Nampak? Kena tulis. Nampak kan? Tapi itu lah. Maknanya kalau ketika baca hadis tu nak kena laju. Lepas tu kadang-kadang sebut atuk, so akan berubah bagi apa semua. Kalau tak tahu memang terkantai kat situ. Tapi kalau baca slow-slow boleh. Semua orang boleh. Jadi kat sini ketika awal tidak dia masih ibnu. Adapun ketika sambung dia dibuang. Ibnu tu semua tu. Kalau kiasi masdar bagi fi'il yang awalnya ada alif, selepas tu 4 huruf. Mana-mana fi'il tu dia ada alif di awalnya dan selepas ada 4 huruf. Contoh infa'ala. Buang alif, ada nun, fa, ain, lam. 4 huruf kan? Maka ketika masdar mesti ada alif, hamzah wasal. Sebab kita baca infa'ala yanfa'ilu infi'al. Sama juga istaf'ala yastafilu istif'al. Itu kaedah dia. Mana-mana fi'il yang awal dia ada alif dan lepas alif ada 4 huruf atau lebih, ketika masdar dia akan ada hamzah, alif hamzah wasal. Okey. Tu kiasi lah. Kemudian huruf. Hamzah wasal di huruf pula tak banyak. Paling senang alif lam saja. Ada pendapat kata yang alladhi alladhani pun itu pun alif hamzah wasal juga. Tapi kalau yang selalu kita dengar huruf satu je, alif lam saja. Itu je hamzah wasal yang ada. Lepas tu kalau ketika mudhari' pula, macam kita belajar sekarang lah. Kalau mudhari' fi'il yang macam kita belajar sekarang, yang ada alif hamzah wasal. Ada selain daripada tu tak ada, semua hamzah qata'. Kemudian hamzah wasal hukum asalnya macam kita kata tadi lah, dibaca ketika mula, tapi ketika sambung tak ada. Cuma itu bukanlah keadaan yang setiap masa, bukan mudhari'. Mudhari' maksudnya setiap masa. Bukan. Itu hanya aghlabi. Di sana ada keadaan-keadaan yang mana hamzah wasal dibaca walaupun ketika sambung, ketika baca sambung. Contohnya ya Allah. Tak ada macam yalah. Amin ada. Amin lagi kan. Yalah Syekh, come on lah. Yalah. Yalah tu come on lah. Yalah adalah, tapi kalau yang asal ya Allah tak ada. Allah kan awalnya hamzah wasal. Tapi kalau kita baca ya Allah, bukan ya Allah. Faham? Cuma itu dalam Quran, tak ada dalam Quran sebut macam tu. Ada pun yang dalam Quran yang ada 6 tempat. 6 tempat yang mana hamzah wasal disebut sekalipun baca ketika sambung.
Inilah 6. Adzakaraini al-an wallahu adzanakum Allahu khair. Kursi itu ada yang tak nampak. Tiga yang tak duduk gitu. Nampak? Okey. Adzakaraini dua daripada surah Al-An'am, ada dua. Al-an ada dua dalam surah Yunus. Wallahu adzanakum dalam surah Yunus satu ya. Allah 6. Adzakaraini. Sebenarnya macam dia macam itu sebab ini hamzah qata'. Selepas tu hamzah wasal. So asalnya dia macam ni. Asalnya macam ni. Hamzah qata', hamzah istifham ni. Hamzah istifham. Hamzah wasal, atau ni lam lah, lam ta'rif. Jadi dia asal gitu. Kenapa dia tak hazaf? Sebab kalau dia hazaf, dia akan berlaku kekeliruan lah. Cuma kalau kat isim tak ingat kekeliruan kan ni. Tapi kalau kat, contohnya kalau kat mak fa'al, keliru dia gini. Kalau katakanlah kita jadikan dia macam biasa kan, kalau kita jadikan dia macam biasa, orang akan ingat ini dia tak akan baca panjang. Dia akan baca azanah gitu saja. Dan orang akan ingat itu adalah hamzah asal. Untuk elak kekeliruan tu, maka hamzah wasal tidak boleh dibuang, dikekalkan, cuma diubahkan kepada huruf mad. Maka bila huruf mad campur dengan hamzah istifham sebelumnya, maka jadilah mad. Sama juga kat sini. Kalau dia dibuang, orang ingat itu hamzah asal. Allahu khairun ingat asal. Tak memang kita baca Allah pun. Maka tidak boleh dibuang. Maka tidak dibuang, maka hamzah wasal diubah kepada huruf mad. Huruf mad dengan sebelumnya hamzah istifham jadilah mad, mad panjangnya. Okey. Jadi ini contoh-contoh yang mana mad huruf hamzah wasal tetap dibaca sekalipun sambung dalam Al-Quran. Kalau ya Allah tadi dia dibaca juga sambung, tetapi tak dalam Quran. Ini yang ada dalam Quran. Dia ada dua pilihan, sama ada nak baca gini panjang ataupun kita baca secara tashil, ilmu qiraat lah. So akan baca adzakaraini alna wallahu macam ni untuk asli ni Allahu khair, gitu. So dia boleh baca isbat. Kalau isbat ini baca dengan panjang atau boleh baca dengan tashil. Kalau tashil dia baca gitu, dia tak zuhirkan hamzah yang kedua. Dia akan baca bukan gitulah dalam qiraat. Anak tak pandai kan, gitu aja bang. Jadi inilah 6 tempat dalam Al-Quran yang mana dibaca juga hamzah wasal ketika sambung. Okay, baru kita sambung balik ke bab kita. Tadi baca panjang sebab ialah infa'ala ada hamzah wasal. Kita bahas hamzah wasal dulu. Okay, sambung. Babul awal infa'ala yanfa'ilu infi'al. Apa ni? Setengah. Infa'ala yanfa'ilu infi'al. Mauzunuhu inkasara yankasiru inkisar. Wa alamatuhu, dan alamatnya ayakuna madihi, bahawa jadilah fi'il madinya ala khamsati ahruf, atas 5 huruf. Atas 5 huruf biziyadatil hamzah, dengan menambahkan hamzah wan nuni fi awalihi, tambah hamzah dan nun di awalnya. Yang awal fi'il itulah, awalnya ai awal fi'il. Wa bina'uhu lil mutawa'ah, dan sirah ni, binaan sirah ni adalah untuk mutawa'ah. Maka mutawa'ah, disebabkan mutawa'ah ni benda yang tidak diketahui lah untuk mubtadi', maka matan pun menyebut apa itu mutawa'ah. Matan tak sebut mutawa'ah. Matan tak sebut. Ada matan sebut situ?
Ada tak? Asal mata sini tak sebut? Sakak Ustaz. Sakak. Berat mata ni. Skor ni berat. Tahu skor okey. Jadi kalau patutnya ada wa makna mutawa'ah dia. Okey betul. Wa makna mutawa'ah, maksud mutawa'ah adalah husulu athari syai', terhasilnya kesan bagi sesuatu, an ta'alluqil fi'lil muta'addi bi maf'ulihi, dengan sebab ta'alluqnya fi'il muta'addi tu, yakni ta'alluq ni maksudnya macam melekat kita, melekat fi'il muta'addi pergi kepada maf'ul, maka terhasilnya asarus syai' itu. Dia kata gini, contoh gini. Contoh dia bagi apa? Contohnya kasartu zujaja fan kasara, kan seperti itu. So aku pecahkan kaca. Fi'il apa? Kasara. Fi'il dia aku. Zujaj adalah dia punya maf'ulun bih. Maka disebabkan fi'il tu ta'alluq, melekat kepada ni, kena kepada maf'ul, maka terhasillah kesan. Kesannya apa? Fan kasara zujaj. Itu kesan dia. Itu masuk mutawa'ah. Yang ni dia ada hasil. Aku mengumpulkan lembu-lembu, maka terkumpullah lembu-lembu tu. Terkumpul tu kesan. Kesan daripada perbuatan aku kumpulkan tadi tu. Macam itulah. Jadi kat sini dia kata mutawa'ah tu adalah usulu athari syai', terhasilnya kesan bagi sesuatu syai'. Kalau tidak salah ada bincang, syai' ni apa benda? Syai' ni apa benda? Syai' tu apa benda lah? Apa benda tu? Dua kali apa benda? Macam ni, nak faham apa? Dia nak bahas apa? Dia nak bahas akidah kat sini. Syai' di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah adalah sesuatu yang wujudi, khariji, sesuatu yang wujud di luar. Luar mana? Luar rumah ke? Luar akal kita. Faham? Sebab kalau benda akal tu kita bayang, kan? Contoh nak tengok Entan nama apa? Nama apa? Entan nama apa? Luffy. Contoh nak tengok Luffy, Entan lepas tu nak tak tengok, tapi nak terbayang. Maka kewujudan bayangan Luffy tu dalam fikiran, itu tidak syai'. Itu bukan syai', sebab dia tidak wujud di luar. Tetapi bila Luffy yang kat luar ni, itu syai'. Sebab dia wujud di luar, yang di luar akal kita. Faham? Itu di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak kisahlah yang wujud di luar ni satu yang harus, seperti kejadian kita ni lah, harus jadi, ataupun wajibul wujud, wajib ada, seperti Allah SWT. So semua tu termasuk dalam syai'. Aku sebut apa? Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah manakah sesuatu yang lebih besar syahadahnya? Qulillah. Katakanlah Allah. Dan maknanya Allah termasuk dalam syai' lah. Tadi kita tanya, manakah syai' yang lebih besar syahadah? Lepas tu orang jawab Allah. Bermakna Allah ada sesuatu yang paling besar syahadah ni. Ini berlaku perbincangan panjang dalam akidah. Adakah Allah tu boleh panggil syai' atau tidak, apa semua. Pandangan kita boleh lah, tapi bahasa panjangnya boleh tengok kita akidah. Jadi kat sini dia kata syai' tu adalah benda yang wujud. Kenapa tiba-tiba syarah, tukang-tukang syarah bahas benda ni, kan? Macam-macam tak ada kaitan je dengan sorang. Sebab kat sini dia nak sebut macam mana kita boleh kata inkasara tu adalah kesan yang terhasil daripada sesuatu, sedangkan kita kata sesuatu tu benda wujud, wujud di luar. Komen sikit excellent ni lah. Dia masih ada lagi. Komen sikit excellent. Lama menulis. Okey. Aku memecahkan kaca, maka terpecahlah kaca itu. Betul. Kita kata inkasara adalah fi'il yang dia adalah kesan. Kesan daripada fi'il yang ta'alluq dengan maf'ul. Kan? So, tapi dalam kita kata
husulu athar syai', terkesan daripada hasil daripada kesan syai'. Persoalan, kasar tu fi'il syai' ke? Itu bahasa Inggeris sekarang. Kasara fi'il, adakah itu syai'? Wujud ataupun tidak di luar akidah. Satu ilmu memeningkan benda yang tak bening. Memang pandai kata kita lah. Memang kata dia bahas benda yang akli macam ni lah. Ada sama usul dia sini ada? Tak apa, tak mengaku tu. Suka tu. Ada usul dia? Malu. Nak gimana nak rock wahabi. Ada? Akhwat tak ada usul dia? Ada ya. Usul akhwat apa ajak ada je. Apa alah kat ikhwah ajak ada, angkat tangan sampai usul dia. Semua syariah lagi. Semua lurah lagi. Semua lurah lagi. Allah. Memang bahasa Arab Syarifah ni. Jadi kasara dia fi'il. Tapi kita kata dia syai'. Macam mana kita kata syai'? Sedangkan syai' benda wujud. Kalau anak pecah kaca ni, atau yang pas-pas nak contoh tu. Contoh tumbuk ah, tumbuk kan. Tumbuk itu. Mana tumbuk? Mana tumbuk? Tumbuk. Kenapa nak tumbuk seorang aku kasi tahu mana tumbuk. Jadi bila tumbuk, anak buat biasa ni tak nak buat sungguh. Anak boleh buat sungguh kan dia. Jadi kalau anak tumbuk, orang kata, oh ni tumbuk. Tak, di tangan. Oh ni tumbuk. Oh tak, itu angin. Mana tumbuk? Nampak? Tumbuk tak wujud. Ia hanyalah kita kata benda yang kita takdirkan akal saja. Yang ni bila kita tengok tangan macam ni, pergi gini, tu nama tumbuk. Ataupun duduk. Mana duduk? Ni duduk kursi, itu kursi. Dan ni punggung. Macam ni? Mana tak ada duduk. Tapi kita akal menghukum apabila badan daripada diri, lepas tu duduk macam ni, dipanggil duduk. Itu semua bukan benda wujudi. Itu hanya hukum akal saja. Macam mana kita boleh kata kesan daripada syai'? Sedangkan syai' pada Ahlussunnah wal Jamaah adalah benda wujudi yang harus ataupun wajib. Kat situ yang berlaku iskal. Faham tak iskal dia? Faham iskal? Faham dia punya kemuskilan? Kemuskilan pun tak faham tak? Macam mana jawapan? Sikit tak faham tak? Kau faham tak? Kau tak faham nak terang lagi? Faham ya, tak susah pun. Jadi itu iskal dia. Macam mana kita boleh katakan kasara tu syai'? Sedangkan syai' tu mesti wujud, kasara tak wujud. Maka ulama bahas, ulama jawab, kita pakai takrif yang kedua. Senang. Syai' tak lain. Jadi pada sisi hukama, hukama kata syai' sama ada wujud atau tak wujud. Settle. Tenang. Jadi pada sisi hukama, jadi bila kata hukama ni maksudnya di sisi bukan ulama tauhid, tapi adalah para falsafah lah dia kata hukama. Maka di sisi hukama, syai' termasuk wujud atau tak wujud. Atas takrif tu senang. Maka kita boleh kata usul syai' kat sini termasuklah kasara tu ataupun fi'il. Sebab walaupun dia tak wujud, dia juga dikelas syai' di sisi hukama. Jawapan paling senang. Ada pun nak pegang jawapan tadi ke takwil. Takwil payah. Malah nak terang takwil tu skip je. Pegang tu lah. Kalau ada takwil boleh takwil. Yang kita katakan bahawa walaupun dia adalah tak wujud, dia ada hal. Hal ni pada tengah-tengah antara ada dan tak ada. Bila ada antara tengah antara tak ada, dia dihukumkan dengan ada mengikut kepada tempatnya dia bertempat dengannya. Maka jadi dia dihukumkan ada. Bila dia dihukumkan ada, maka sahlah kita panggil dia syai'. Faham tak? Tak dapat faham dia tengah balik. Tapi dah apalah. Pakai takrif senang, kita katakan bahawa syai' di sisi hukama kena berbenda ada dan tak ada. Maka sekalipun kasara ni tak ada, maka dipanggil syai' juga. Maka sahlah kita katakan bahawa mutawa'ah tu adalah husulu athar syai'. Okey. Masuk tauhid sikit. Biar semua pening, balik ni tidur terus. Nahu kasartu mana? Kasartu zujaja fan kasara zalika zujaj. Maka kalam ni sebenarnya tak comel.
Sebab khairul kalam ma qalla wa dalla. Tetapi kat sini sepatutnya sebut kasar tu zujaja. Fan kasara, settle. Fan kasara ai huwa. Mana datang huwa? Mana datang huwa? Mustatir, dhamir mustatir. Kan? Dhamir mustatir. Maka huwa balik kepada zujaj. Betul gitulah. Kasar tu zujaja fan kasara, settle. Tapi datang kan fan kasara zalika zujaj meraihkan mubtadi. Kita ni kalau mubtadi. Tu kita. Maka tu mubtadi ni kena jelaskan belaka. Kasih nampak. Jadi disebutlah fan kasara zalika zujaj. Kalau tak asalnya fan kasara baik dah. Fa inna inkisaru zujaj asarun. Tu asar. Asar kerana hasala yang asar yang terhasil an ta'alluqil kasri, ta'alluqnya pecah tu alladhi huwal fi'lil mutaaddi, yang mana ia adalah fi'il mutaaddi tu. Jadi khas untuk bab infa'ala, dia mestilah mutawa'ah. Ini kita kata dia mutawa'ah. Faham dah mutawa'ah kan? Dia mestilah mutawa'ah dan lazim. Contoh macam kat sini, pecah kaca dan terpecahlah kaca tu. Ada maf'ul bih? Tak ada. Dia macam tu je. Sebab untuk bab infa'ala, dia perlulah mutawa'ah dan wajib lazim. Dia tak ada muta'addi. Sebab dia berbeza dengan akan datang. Yang akan datang ifta'ala contohnya, dia mutawa'ah, tetapi dia boleh jadi muta'addi juga. Tapi untuk infa'ala tak, dia hanya mutawa'ah dan lazim. Bila bab mutawa'ah, apa-apa bab mutawa'ah, infa'ala ke ifta'ala ke, dia mestilah fa'il tu ilaj wa ta'thir. Maksudnya fa'il yang ilaj ni maksudnya fa'il yang dia perbuatan anggota. Macam inkasara tadi, kasar tu, aku pecahkan. Itu kan perbuatan anggota. Dia mesti kena perbuatan fa'il gitu. Dia tidak boleh fa'il yang melibatkan akal. Contohnya belajar, kan? Alimtul fiqha alimal fiqha, dia belajar fiqh, fan alama. Boleh tak itu? Maka dia pun terbelajar. Tak boleh. Sebab alima itu fi'il, bukan fi'il ilaj. Dia kalau jumpa kita sebut macam ni, maksud ilaj ni begini. Ilaj ni maksudnya perbuatan anggota. Kalau belajar, itu bukan perbuatan anggota yang soleh, itu melibatkan akal. Jadi kita tak boleh pakai. Tak boleh pakai wazan infa'ala. Selalu ni dia akan pakai wazan apa? Dia akan pakai wazan tafa'ala. Tafa'ala. Mana contoh dia? Allamtuhul fiqha fata'allamahu. Nampak? Dia pakai wazan tafa'ala silap. Yang itu tak apa. Pada mana? Kalau kita kata gini, allamtuhul fiqha fan'alama, in alama, ini atau wazan infa'ala, tak boleh. Sebab mengajar, dia belajar tu, itu bukan perbuatan ilaj, bukan perbuatan anggota yang sahih. So dia tak boleh atas wazan ni, tapi dia boleh atas wazan lain. Yang ni allamtuhu al-fiqha fata'allamahu. Fata'allamahu itu adalah mutawa'ah. Dia terkesan daripada fi'il allamtuhu ni. Allamtuhu, aku mengajar dia fiqh, maka dia pun membelajar fiqh. Ta'allama boleh, bukan untuk fi'il ilaj. Tapi untuk in alama tidak boleh. Kenapa? Sebab asalnya apa saja fi'il yang mutawa'ah
dia tidak boleh fi'il ilaj. Dia tak boleh selain oleh ilaj. Termasuklah ta'alama. Cuma berlaku mustasnayat lah, berlaku special case. Kalau untuk ta'alama atau wazan ta'alama, dia boleh macam tu kerana hilang kau. Kerana ta'alama atau wazan tafa'ala ni dia dengan maksud takalluf. Nanti kita belajar. Dia maksud takalluf. Takalluf maksudnya dia ambil sikit demi sikit, belajar sikit demi sikit. So maksudnya sini dia belajar fiqh tu sikit demi sikit. Berlaku takrar, berlaku pengulangan. Bila berlaku pengulangan, seakan-akan benda tu zahir. Walaupun asalnya belajar ni bukanlah perbuatan anggota yang zahir, dia pakai akal. Tapi bila dia berlaku takrar sebab atau wazan tafa'ala, berlaku takrar, pengulangan, dia ulang-ulang seakan benda tu buatan dia zahir. Maka dia special case, boleh. Sama juga kalau contoh lain. Untuk contoh ifta'ala. Ifta'ala. Contohnya ghammamtuhu. Ghammamtu, aku menyedihkan dia. Itu buatan zahir ke? Zahir, sedih, emosi. Bukan buatan zahir. Tapi boleh ada mutawa'ah, faqtamma, maka dia pun bersedih. Kenapa? Sebab ifta'ala dia bukan semata-mata mutawa'ah, dia boleh maksud lain. Beza dengan infa'ala, hanya boleh mutawa'ah sahaja. Jadi asalnya sebenarnya mutawa'ah, bila masuk mutawa'ah, wazan tu hanya untuk mutawa'ah, dia tidak boleh menggunakan fi'il, melainkan fi'il ilaj. Tetapi bila ada special case, macam contoh kat sini, special case dia adalah kerana dia berlaku takrar, sehingga seakan fi'il tu ada zahir, maka boleh. Atau bukan ifta'ala, kerana dia bukan semata-mata bermaksud mutawa'ah, dia boleh maksud lain. Ada maksud lain yang kita terangkan. Maka itu pun menjadikan dia tidak wajib sangat untuk guna ilaj. Dia boleh guna perkataan fi'il lain. Macam kat sini, menyedihkan, ikhtamma. Faham? So mana kaedah asal dia, untuk fi'il mutawa'ah perlulah menggunakan fi'il yang ilaj. Al-babus tsani, bab yang seterusnya. Al-babus tsani ay minal abwabil khamsah. Bab yang kedua daripada 5 bab. Ifta'ala yafta'ilu. Didahulukan ifta'ala daripada if'ala semua lepas tu, kerana ifta'ala juga sama seperti dua yang sebelumnya. Sama pada apa? Sama pada mutawa'ah. Dua sebelumnya apa? Sebelumnya lah. Satu sebelum dia. Sebelumnya. Kan infa'ala mutawa'ah, maka ifta'ala juga mutawa'ah. Maka kerana itu kita jadikan dia bab yang kedua. Kenapa tak jadi bab yang satu? Sebab dia bukannya semua huruf tambahan dia pada awal. Kalau infa'ala semua huruf tambahan dia pada awal. Jadi dia tak boleh jadi nombor 1, tapi jadi nombor 2. Mauzunuhu ijtama'a yajtami'u ijtima'. Apa ni? Asluhu, asalnya daripada jama'a. Jama'a yajma'u. Sebab dia daripada bab fathah. Fathah yaftahu. Jadi kita akan kata jama'a syai'al muftaraqa. Dia mengumpulkan sesuatu yang berkeliar, berselera. Fajtami'a, maka terkumpullah benda-benda tu. Nampak? Dia mutawa'ah. Dia kesan daripada fi'il jama'ah. Jama'a syai'a muftariqa, dia mengumpulkan benda-benda berselera. Fajtami'a, maka terkumpullah benda-benda berselera tu. Kat sini dia kata wa alamatuhu, dan alamatnya ay yakuna madihi ala khamsati ahruf, bahawa jadilah fi'il madi atas 5 huruf. Sebab apa? Ifta'ala, hamzah, fa, ta, ain, lam, 5 huruf. Kat sini dia bahaskan kenapa kita pakai jamak ahruf, ala khamsati ahruf. Ahruf jamak. Jamak bagi apa? Huruf jamak juga.
harfun. Dia jamak lagi harfun. Seperti mana jadi dia jamak harfun. Mungkin timbul soalan, kenapa kita pakai ahruf? Kenapa tak pakai huruf? Kerana ahruf adalah jamak qillah. Sekarang 3 tu sikit ke banyak? Sikit lah 3 pula. 5 kan? 5 sikit ke banyak? Sikit. Sebab dia 3/10. Kalau lebih baru dia banyak. Jadi kita pakai wazan jamak qillah. Jamak qillah wazan dia ada beberapa. Ini wazan-wazan untuk jamak qillah. Qillah 3/10. So antaranya empat wazan bagi jamak qillah. Af'ul, af'al, af'ilah dan fi'lah. Af'ul macam tadilah, ahruf. Af'al contohnya afras, jamak bagi faras. Betul. Af'ilah jamak bagi contohnya arghifah. Arghifah jamak bagi apa kakak? Raghif, roti. Fi'lah jamak bagi jamak bagi ghilmah contoh dia. Jamak bagi ghulam, budak-budak. Ini contoh jamak qillah. Ini semua 3/10. Selain daripada wazan ni, itu kasrah. Lebih 10 sampai tak terkira. Faham? Kalau jamak kasrah, dia lebih 10 sampai tak terkira. Ini pun 3, ini 3/10. Jadi bila kita kata ala khamsati ahruf, pakai ni lah, pakai ahruf lah, tak pakai huruf lah. Saya dia 5 je kan. Cuma yang berlaku khilafnya pada jamak sahih. Muslimun, mukminun, talibun, talibat. Itu khilaf. Sama ada kasrah ataupun qillah. Ada yang mengatakan ia boleh dua-dua dalam konteks ayat. Ia boleh dua-dua. Tapi jumhur kata qillah. Jumhur kata muslimun tu, kalau muslimun contohnya, maknanya 3/10, qillah saja. Tu jumhur. Walaupun ada yang mengatakan boleh dua-dua. Dan untuk jamak-jamak ni, dia boleh saling berganti. Maksudnya apa? Maksudnya boleh asalnya contoh ahruf. Dia jamak qillah 3/10. Boleh jadi dia digunakan untuk jamak kasrah. Sama juga jamak kasrah, boleh jadi dia digunakan untuk qillah. Contohnya ayat Quran salah satu huruf. Salah satu huruf. Huruf tu ada wazan sini. Ada wazan huruf sini. Tak ada. So maknanya dia kasrah. Furu pula.
huruf fu'ul. Fu'ul. Jadi dia wazan fu'ul tak ada kat sini. Benda kasrah. Tapi dia salah sah. Salah satu tiga. Mana patut kilah patutnya. Maka kita katakan jamak saling berganti. Boleh digunakan. Cuma yang ghalibnya sepatutnya begini. Jadi bila mana jumpa dalam matan ni sebut ahruf-ahruf tu, tahulah itu jamak kilah. Dipanggil jamak kilah. Bi ziyadatil hamzati fi awwalihi ifta'ala, ada hamzah hamzah wasal awal itu. Wa bi ziyadati ta. Kalau kata wa ta ini wa bi ziyadati ta dan tambah ta bainal fa'i wal 'ain. Antara fa dengan 'ain. Wa bina'uhu lil mutawa'ah aidan. Dan sirah ni dia punya bina dia untuk mutawa'ah. Dan kita katalah ifta'ala beza dengan infa'ala. Dia boleh guna ilash ataupun selain ilash. Sebab dia bukan semata-mata masuk mutawa'ah. Dia ada maksud-maksud lain. Kita akan sebut lepas ni maksud lain dia. Nahwu contohnya jama'atul ibil. Aku mengumpul unta-unta. Unta macam kita kata dia jamak, tak ada mufrad. La mufradalah. Ya ibil jamak yang tak ada mufrad. Fajtama'a dzalikal ibil. Maka terkumpullah unta-unta tu. Dan sama juga macam kita kata sebelum ni, ibil adalah jamak. Sebab dia jamak tak berakal, dia dihukumkan muannas. Sepatutnya fajtama'at tilkal ibil. Macam gitu. Jadi dia ada maksud-maksud lain. Seperti yang kita kata sebelum ni. Dia bukanlah dengan maksud mutawa'ah saja. Kerana itu dia boleh guna fa'il dan bukan ilash. Apakah maksud-maksud lain dia? Maksud-maksud lain.
Okey, ni antara makna dia. Yang ini pertama, izharu asl fi'li. Menzahirkan asal fi'il dia. Contoh i'tadara. Asal fi'il dia apa? Adara. Adara maksudnya uzur. Bila kata i'tadara, ini dia menzahirkan keuzuran dia. Jadi kat situ bukan maksud mutawa'ah. Bila kata i'tadara, ini saya menyatakan keuzuran saya. Menunjuk mengatakan dia ada uzur lah maksudnya. Ziyaratul mubalaghah. Contoh iktasabat. Kalau kasabah maksudnya adalah buat. Tapi kalau iktasabah, apa yang bersungguh-sungguh kita buat. So ayat apa yang paling famous ni? Agak ayat apa paling famous tadi? La ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Atau rahmat Allah. Sudah mana rahmat Allah? Daripada ayat itu. La ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kat mana rahmat Allah ayat itu? Baginya, ini pahala apa yang dia buat. Maknanya kasabah. Buat ni maksudnya tanpa bersungguh pun, berniat saja. Tapi untuk wa'alaiha, tapi untuk dosa, maktasabat, apa yang dia betul-betul buat. Ini kalau niat lagi, tak dapat lagi. Tapi kalau betul-betul buat, baru dapat dosa. Sebab kalau kita belajar tingkatan-tingkatan niat, kan tingkatan niat ada banyak, ham apa semua tu. Kalau untuk perbuatan baik, semata-mata bukan setakat niat, bawah sikit niat pun dapat pahala dah. Ada pun kalau untuk perbuatan jahat, kalau dia berniat sungguh-sungguh baru dapat dosa. Dan kalau dia buat memang dosa lah. Tapi kalau macam bawah sikit tu tak dapat dosa lagi. Ini rahmat Allah. Yang ni Allah untuk pahala Allah bagi laju. Semata niat ataupun azam macam tu pun dah dapat pahala. Tapi untuk dosa perlulah dia berniat sungguh. Mana niat sungguh ni memang nak buat sungguh. Kalau macam tiba ini, rasa nak bunuh Safwan lah hari ni, tak dapat dosa lagi. Memang baru cakap je, tak dapat dosa lagi. Tapi kalau betul-betul kan, dah pegang pisau lah, apa semua, tiba terhalang tak ketangkap, kat situ dapat dosa. Sebab dia azam, dia dapat niat sungguh. Kalau dia buat, dia bunuh, lagi dah dosa. Tapi kalau perbuatan baik, dia terdetik macam tu saja, pun boleh dah, dia dapat pahala dah. Kalau dia buat, lagi banyak pahala dia. Tu antara rahmat Allah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sebab kasabat dia buat yang tidak semubalaghah iktasabat. Iktasabat lagi mubalaghah. Betul tak habis tengah ialah. Fa'ala contohnya atau wazan fa'ala. Dengan mana fa'ala? Yang ni ijtazaba dengan jazaba masuk sama je. Sama je. Kemudian tafa'ala ikhtasamu. Tapi maksudnya adalah takhasama. Saling bergaduh. Okey. Jadi kita nampak kat sini ifta'ala maksud dia banyak. Dia bukan untuk mutawa'ah. Oleh kerana itu dia, kita katakan sekali lagi, oleh kerana itu dia tidak perlu fi'il ilaj. Dia boleh fi'il lain. Beza dengan infa'ala, dia hanya mutawa'ah, maka kerana itu dia perlu fi'il ilaj. Al-babus tsalis min al-khamsah. Bab yang ketiga daripada 5. If'ala yaf'alu if'ilalan. Mawzunuhu ihmarra yahmarru. Ihmarra yahmarru. Asal dia adalah, dah saling kan? Asal dia, ni kita baca. Asalnya macam gini. Asalnya adalah
Ni asal dia. Ihmarra. Asalnya ihmarara. Yahmaru. Asalnya yahmariru. Jadi disebabkan berkumpul dua huruf yang muntajam ni dia sama jenis, maka berat. Maka dibuanglah baris yang pertama ni, jadilah sakin. Lalu bila sukun sebelumnya, sedangkan dua huruf sama dan sukun yang pertama, jadi idgham. Bila idgham jadi gini. Sama juga kat sini. Yahmariru. Bertemu dua huruf yang sama, maka disukunkan yang pertama. Bila sukun, maka diidghamkan. Jadilah yahmaru. Itu asal dia. Itu asal dia. Cuma ada contoh-contoh yang tidak menjadi begini. Contohnya ir'awa. Ir'awa. Kenapa cik ir'awa? Bukan. Kenapa cik ir'awa? Kenapa cik ir'awa? Ini special case juga. Sebabnya bila dua huruf illah, yani wa kan huruf illah kan alif wa ya kan. Bila dua huruf illah di hujung dan yang sebelum itu, yang pertama itu adalah baris atas, maka yang kedua akan diubah jadi alif. So ir'awa ni, ini alif, yang ni alif maksurah panggil kan. Bila dia tak sama, dia bukan lagi waw dengan waw, dia waw dengan alif. Maka bila tak sama, tak boleh nak idgham. Maka kerana itu kita utamakan untuk i'lal, kita panggil. Ini bab i'lal. Ini perubahan huruf dengan sebab illah. Kalau macam ni kita panggil idgham. Kenapa diutamakan i'lal daripada idgham? Kenapa kita buat i'lal lagi? Kita buat i'lal lagi. Yakni kita buat ubah-ubah huruf gini daripada kita idgham. Kenapa kita utamakan i'lal? Kerana i'lal ni kenapa? Kerana ini dinamakan qalb i'lal bil qalb. I'lal yang cara ubah. Ada pun idgham. Idgham ni pula dia i'lal di tengah. Kalau ini i'lal di hujung. Kan hujung. Silap. Kalau ini i'lal di hujung. Kalau macam gini, dia di tengah. Antara i'lal di tengah dengan di hujung, kita utamakan yang hujung dulu. Kerana hujung memang tempat perubahan. Ada pun di tengah bukan tempat perubahan, maka kita utamakan yang hujung dulu. Kerana itu kita pilih untuk jadikan dia i'lal, jadi alif gini, daripada kita jadikan dia idgham. So idgham adalah i'lal di tengah. Faham? Jadi dia kata kita utamakan, sekali lagi kita ulang, kita utamakan melakukan i'lal daripada idgham, kerana idgham ni melihat pada tengah. Yang ini waw pertama itu mati, keduanya berbaris, lalu dijadikan idgham. Sedangkan i'lal kita ada hujung. Yang ini hujung itu alif. Alif itu tidak sama dengan waw, maka kita kekalkan dia sebagai gitu. Kita utamakan perubahan yang di hujung ini i'lal daripada perubahan di tengah, yang ini idgham. Kerana perubahan memang selalunya berada di hujung. Kerana kita utamakan perubahan di hujung, yang ini i'lal pertama. Kedua, kerana i'lal hanya melihat satu huruf. Yang ni huruf ni, yang asalnya waw ni. Waw lalu diubah kerana sebelum beri fathah, maka diubah jadi alif maksurah. Adapun kalau idgham, dia melihat pada dua huruf. Kenapa melihat dua huruf? Sebab dia waw dengan waw. Waw dengan waw, waw yang pertama mati, lepas tu waw yang kedua hidup. Maka dan dulu-dulunya sama jenis. Maka disebabkan dulu sama jenis dan yang awalnya mati kedua hidup, maka digabungkan jadi idgham. Dilihat dua huruf. Antara satu huruf, yang ni i'lal, dengan dua huruf, yang ni idgham, satu huruf lagi diutamakan. Jadi kan itu ada reason kenapa diutamakan kita buat i'lal di sini jadi ir'awa dan bukan idgham, yang ni jadi ir'awa. Okey. Tu kau tak nampak sangat apa, sebab itu memang tinggi sikit. Tapi kedua ni boleh dipakai kan? Boleh dipakai tu itu pasti. Sebab kalau tak memang disebut ir'awa. Adakah boleh pakai ir'awa? Allah pasti. Okay. Ada pun kalau selain daripada special case ni, maksudnya macam gini, dia memang ihmarra yahmarru je lah. Sebab ra ni bukan huruf illah.
Dia bukan alif wawiyah. Alif wawiyah dia huruf ilah. So yang lain semua macam biasalah, kita idgham, ihmarra ke apa-apa lah. Wa alamatuhu, dan alamatnya ayakuna madihi ala khamsati ahruf. Madinya atas 5 baris, 5 huruf. Macam kita kata ahruf tu sebab jamak kilah bi ziyadatil hamzah fi awwalihi, dengan menambahkan hamzah pada awalnya, wa harfin akhar, dan huruf lain min jinsi lam fi'lihi, daripada jenis lam fi'ilnya. So maksudnya kalau hamaradi, kita tambah alif di awal, so jadi macam gitu, dan kita tambah ra satu lagi, sebab ra tu adalah lam fi'li dia, maka jadi marra. Kat sini ada perbahasan pula. Kita sebut min jinsi atau kita sebut mutajanisain semua tu. Kenapa kita pakai min jinsi sedangkan ini bukan mutajanisain, ini mutamasilan? Kan? Kalau baca tajwid kan, ini bukan mutajanisain, ini mutamasilan. Kita ada mutamasilan, mutajanisain, mutaqaribain. Mutamasilan senang, sama huruf. Kalau mutajanisain sama makhraj, lain sifat. Kalau mutaqaribain, lain makhraj lain lah, tapi hampir-hampir. Tapi kenapa kita selalu jumpa ulama saraf sebut min jinsi ataupun mutajanisain? Kenapa tak sebut mutamasilain? Maka ada beberapa jawapan. Sama ada kita katakan, paling senang kita kata adalah ini istilah. Maksudnya setiap fan ada istilah masing-masing. Jadi yang kita kata di mutajanisain mutamasilain itu tajwid. Adapun di sisi ulama saraf sama belaka. Mutajanisain itu sama belaka. So istilah ulama saraf tak sama dengan istilah ulama tajwid. Wala masyahah fil istilah, kaedah. Wala masyahah fil istilah. Tidak ada pergaduhan dalam istilah. Mu nak namakan ni ke, aku nak namakan ni ke, apa dia sama. Tak penting lah, tak kisah apa pun. Tapi sama je maksud dia. Contoh, ada orang panggil ni arak, ada orang panggil ni wine, ada orang panggil ni kasbut. Tapi yang penting hukumnya haram. Nama tu ikut nama apa pun, yang penting haram. Faham? Sama juga kat sini. Nama apa tak kisah, penting hukumnya sama. So itu penjawapan paling senang. Kalau tak ada jawapan lain yang panjang, tapi jawapan yang paling senang. Kita bagi jawapan tu je lah, sesuai untuk kelas mutadi. Jadi bila dia kata min jinsi, kalau ikut istilah ulama tajwid, yang ini min mithli lah, sama jenis lah. Sebab dia akan ulang balik ulang ra, bukan ra tukar pada huruf lain. Min jinsi lam fi'lihi fi akhirih, pada di hujungnya. Wa bina'uhu. Okey, kat sini dia kata tambahkan satu huruf yang sama dengan lam fi'ilnya di hujung apa ni perkataan. Dalil bahawa dalam bab ni ziyadah adalah ra kedua, bukan ra yang pertama. Dia beza dengan yang tadi. Beza dengan fa'ala. Kalau fa'ala kita kata ziyadah pada yang mana? Ain pertama ke ain kedua? Ain pertama. Tapi kalau kat sini kita kata ziyadah pada bukan ain, lam. Sebab sini lamul fi'li tambahan dia. Lam yang kedua. Apa beza dia? Kerana sebabnya kita katakan bahawa ziyadah yang lebih baik adalah di hujung. Ziyadah lebih baik di hujung. So hujung memang tempat ziyadah, tempat pertukaran, tempat dia. Nahwu pun semua main hujung. So antara kalau perubahan tengah dengan hujung, kita pilih hujung. Dan tadi fa'ala kenapa kita pilih yang awal? Sebab kat situ adalah dia asalnya berbaris. Ya. Sekejap.
Okey, kalau kat sini ni asalnya ihmarara fa'ala lah asal gini. Fa'ala. Ihmarara ra ni kita kata ziyadah. Ada kalau fa'ala ain yang pertama ziyadah. Okey, lain hukum dia. Kerana fa'ala kita kata kita hukumkan ain pertama sebagai ziyadah kerana dia sukun. Senang kita hukumkan dia ziyadah. Tak perlulah kita nak hukumkan. Kalau kita kata yang ni ziyadah, kita kena matikan dia dulu. Lepas tu hak ni lah kita kena bariskan dia. Banyak kerja. Kalau kita kata hak ni terus ziyadah, senang. Berbeza dengan ihmarara. Ihmarara pula kita hukumkan di hujung sebab hujung tempat sukun. Hujung tempat ziyadah. Tempat tukaran, tempat ziyadah apa semua di hujung. Beza jadi kat situ reason masing-masing. Jadi dia ada reason masing-masing. Dia kulli maqam maqal. Jadi jangan kita gunakan satu reason untuk semua tempat. Semua tempat ada sebab-sebab dia. Jadi kat sini kita katakan ziyadah yang pertama kerana itu lebih senang. Adapun untuk ihmarara kita katakan di hujung kerana hujung adalah tempat pertukaran. Jadi jangan terkeliru. Dia memang kadang-kadang ada beberapa perkara yang nampak macam sama tapi hukumnya berbeza. Dalam fiqh macam tu juga. Dalam fiqh juga. Cuma tak ingat nama kitab apa yang bahaskan hukum yang hampir sama tapi situasi-situasi yang hampir sama tapi hukum beza. Bukan sebenarnya ya sih. Kalau itu tak. Begitu lah. Tapi ini reason lah. Dia likulli maqam maqal. Untuk fa'ala awal ain yang pertama kerana itu yang lebih senang. Adapun untuk if'ala maka kita kata huruf yang kedua tu ziyadah kerana berada di hujung. Dan sama begitu juga dikatakan oleh matan. So matan kata apa? Matan kata ziyadati harfin akhar min jinsi lam fi'lihi fi akhirih. Dia tak kata fi qabla akhirih, dia kata fi akhirih. Maka matan berpegang bahawa ziyadah adalah yang kedua yang di akhir. Wa bina'uhu lil mubalaghati lazim. Ya. Wa bina'uhu li mubalaghati lazim. Jadi sirah ni dia punya tujuan dia adalah untuk menyatakan mubalaghah pada lazim. So bila kita kata hamira rajul, dia dah merah dah. Dia kata ihmarra, dia bertambah merah. Ada merah lagi. Okay, dia akan atur wazan lepas ni dia akan jadi ihmarra. Tu lagi mubalaghah. Itu mubalaghah yang tiada ziyadah pada ni. Makna dia berada di tahap yang paling merah. Tak boleh merah lepas tu. Untuk ihmarra. So dia 3 tahap. Ada hamara, ada ihmarra, ada yang ketiga adalah ihmarra. Itu yang paling merah, tak boleh merah lepas tu. Itu 3 tahap, 3 wazan dia. Waqila li alwani wal uyub. Maksud dekat sini adalah waqil wazan ini untuk warna dan aib tanpa ada mubalaghah. Itu maksud dia. Tanpa ada mubalaghah. Sebab kalau lah kita katakan kilnya adalah alwan wal uyub ma'al mubalaghah, samalah dengan sebelum ni. Termasukkan sebelum ni lah. Apa yang nak kill? Sebab kill ni sebenarnya kita kata mubalaghah lazim. Alwan wal uyub tu lazim lah. Jadi sebabkan itu kalau kita katakan kat sini kill kat sini dengan maksud ada juga mubalaghah, maka tak ada beza antara yang pendapat ni dengan pendapat tadi. Sama sahaja. Maka kerana itu kita kena tafsirkan kat sini, yakni kill bagi warna dan aib tanpa ada mubalaghah. Bermaksud kalau kita kata hamara dengan ihmarra sama sahaja. Tidak ada mubalaghah di situ. Untuk pendapat kill ni lah. Tapi kita kata kill ni lemah lah. Hakikatnya pendapat yang terkuat adalah dia untuk warna dan aib tapi ada mubalaghah. Misalul alwan nahwu ihmarra zaidun. Menjadi merahlah Zaid. Ada orang confess kat dia apa kan? Dia merah. Tak? Siapa ada pengalaman? Ada. Tapi macam itulah jadi merah. Ataupun i'warra wa misalul uyub, dan misal aib contohnya i'warra, buta sebelah Zaid.
Dajjal ke apa. Tadi lah. Saya betul sebelah lah. Betul sebelah. Jadi itu kan aib. Wara kan aib. Dia muntah sebelah. Kalau mara warna. Dia lebih membalaghah lah daripada hamara ataupun ara. Dia lebih membalaghah daripada itu. Okey. 10.30 dah kita ni. Nak teruskan ke sampai sini ke macam mana? Tak sampai sini lah. Nak jalan lama alim kan lagi. Apa insya-Allah. Sebab nak laju. Kita dah laju kan. So, Ana ditugaskan 6 kelas. Kan? Kalau laju kan jadi 3 kelas kan orang marah tak? Jadi terus dia. Kalau tak malah nak cakap panjang macam laju pop gitu je. Pergi habis awal lepas tu segmen pun tak dapat apa sangat. Jadi okey lah sekarang lah. Kena laju-laju. Siapa kata nak laju tu memang nak ponteng kelas tu. Tak berangat. Okey, kita ada apa soalan? Setakat ni. Faham tak ni? Ke anggur ni? Kena faham sungguh. Nak baca kitab tu pun payah. Kita datangkan banyaklah contoh-contoh tadi, ayat-ayat Quran yang menggunakan wazan-wazan dengan maksud-maksud tertentu. Jadi ala hadis pun banyak juga, cuma tak datangkanlah. Tapi kalau tak tahu maksud wazan-wazan ni, macam mana kita nak belajar Quran Sunnah? Kata nak ikut Quran Sunnah. Allahu Akbar. Mustahil. Allahu Akbar. So ada masalah tak? Tak ada. Senang je. Okay. Kita tutup aja kita dengan tasbih kafarah dan surah Nas.